الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Ibn Qudamah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk kita pada malam ini ialah munajat pada muka surat 57 insya-Allah Ta'ala. Kata beliau, tenangkan engkau dengan bermunajat kepada Allah Ta'ala dan rasakan kelazatan dengan beribadat kepadanya. Maka sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Abi Sulaiman Ad-Darani, sesungguhnya dia telah mengunjungi Ahmad bin Abil Jawari, Ahmad bin Abil Hawari, Abil Hawari, dalam keadaan dia menangis. Maka Ahmad bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Dia menjawab, yakni Abu Sulaiman Ad-Darani menjawab, wahai Ahmad, bagaimana aku tidak menangis? Sekiranya engkau melihat orang yang bangun malam, mereka bersedia di mihrab mereka, yakni tempat solat mereka, berdiri di atas kaki-kaki mereka, bermunajat kepada Tuhan mereka supaya diselamatkan daripada azab neraka. Air mata mereka mengalir hingga jatuh membasahi kaki-kaki dan mengalir di pipi-pipi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang mereka seraya berfirman, wahai Jibril, demi kemuliaanku, sesiapa yang berseronok bermunajat kepadaku dan gembira berbicara denganku, mengapa tidak engkau menyeru kepada mereka, wahai Jibril? Kesedihan apa yang aku lihat padamu ini? Aku ingin memberitahu kepada kamu semua, sesungguhnya kekasih tidak akan mengazab pada kekasihnya. Ataupun katakan kepada mereka, wahai Jibril, bagaimana aku tergamak untuk menyeksa mereka sedangkan akulah yang menidurkan satu kaum. Kemudian aku membangunkan mereka untuk berdiri bermunajat kepadaku. Demi kemuliaanku, aku akan jadikan balasan untuk mereka bila datang kepadaku, untuk aku membuka hijab wajahku, supaya aku dapat melihat mereka dan mereka dapat melihatku. Antaranya juga apa yang diriwayatkan oleh Mansur bin Ammar, sesungguhnya dia berkata, aku mendengar seorang abid, yakni ahli ibadat, yang bermunajat pada malam hari. Dia berkata, dan demi kemuliaanmu ya Allah dan kebesaranmu, tidaklah aku ingin menyanggahimu dalam maksiatku, bukannya juga untuk mengundang kemarahanmu. Aku amat mengerti dahsyatnya azabmu, dan tidaklah aku ingin terdedah dengan kemurkaanmu, bukan juga bersembunyi daripada penglihatanmu, tetapi disebabkan tipu daya diriku dan kecelakaan yang ada pada diriku, dan aku terpedaya dengan penutupanmu terhadap keaiban diriku. Kerana itulah aku melakukan maksiat disebabkan kejahilanku, dan aku menyalahimu dengan kesungguhanku. Maka sekarang siapa yang dapat menyelamatkanku daripada azabmu? Tadi siapa yang akan aku jadikan tempat bergantung sekiranya engkau memutuskan talimu daripadaku? Aduhai malunya berdiri di hadapanmu pada hari esok, yakni hari kiamat, bila dikatakan kepada orang yang ringan dosanya, melintaslah kamu semua, dan bagi orang yang berat dosanya, jatuhlah kamu semua. Adakah aku akan bersama dengan orang yang terselamat ataupun orang yang binasa? Celakanya aku, setiap hari yang berlalu makin bertambah dosaku. Celakalah aku, makin aku berusia,
makin banyak musibahku. Berapa kali lagi aku perlu bertaubat, dan berapa banyak kali lagi aku mengulanginya kembali. Wahai usia mudaku, wahai usia mudaku. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki berkata, aku pernah mendaki satu gunung di Syam, dan aku di puncaknya. Aku menemui seorang ahli ibadat yang menangis dengan tangisan yang kuat, dan aku mendengar dia berkata, adakah engkau melihat tangisanku ini dapat memberi manfaat kepadaku di sisimu, wahai Tuhanku, dan menyelamatkan diriku daripada kemurkaanmu? Adakah engkau akan membakarku dalam neraka-Mu disebabkan dosaku, dan mengazab usia tuaku dengan azabmu? Adakah engkau akan menghinaku di hadapan seluruh makhluk disebabkan kecuaian dalam menunaikan hakmu? Aduhai malangnya, bila dia dedahkan keaibanku. Aduhai malangnya, malunya diriku. Aduhai malangnya, bila dicampakkan badanku ke dalam neraka. Lelaki itu berkata, tangisannya semakin kuat sehingga melupakan apa yang dikatakan sebelum ini. Lalu lelaki itu berkata kepadanya, tunjukkan kepada kami jalan yang sebenar, wahai saudaraku. Semoga Allah merahmatimu. Lelaki itu menangis kemudian berkata, bagaimana aku dan kamu mampu tetap di atas jalan kebenaran ini? Bagaimana aku dan kamu mampu istiqamah pada jalan ini? Kemudian dia berkata, ya Allah, berikan petunjuk daripada kebingungan mereka dan kebingunganku. Dan janganlah engkau gelincirkan aku dan mereka daripada jalan kebenaran. Diriwayatkan daripada Hasan bin Ja'far, daripada ayahnya, dia berkata, aku melakukan solat hari raya di padang pasir. Kemudian aku bersendirian di suatu sudut. Tiba-tiba aku dapati seorang perempuan tua sedang mengangkat tangannya dengan berdoa. Semua manusia telah bersurai dan aku tidak akan merasakan dalam hati ini apa-apa kekecewaan. Wahai empunya sedekah, aku di sini akan pergi, sedangkan engkau belum mengurniakan aku sesuatu apapun lagi. Wahai Tuhanku, rahmatilah kelemahanku dan usia tuaku. Kiranya aku pergi nanti, yakni aku mati nanti, dan aku amat mengharapkan engkau, maka janganlah engkau mensia-siakan sangkaan baikku kepadamu. Dia berdoa dalam keadaan menangis. Dia berkata lagi, aku tidak mendapat sebarang faedah untuk hariku ini. Daripada Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar seorang Arab Badui berdoa di padang Arafah. Tuhanku, siapakah lagi yang layak melakukan kesalahan dan kecuaian daripada aku? Kerana sesungguhnya engkau telah menciptakan aku dalam keadaan yang lemah. Dan siapakah lagi yang layak mendapat keampunanmu daripada diriku sendiri? Sedangkan ilmumu mendahului perbuatanku dan kuasamu melingkungiku. Tuhanku, tidaklah aku melakukan kebaikan sehingga layak aku engkau izinkan. Dan tidaklah pula aku melakukan kejahatan sehingga layak aku engkau binasakan. Aku mentaatimu dengan nikmat dan kurniaan yang engkau berikan kepadaku. Dan aku melakukan maksiat kepadamu dengan pengetahuanmu dan hujah bagimu. Aku memohon kepadamu dengan kekuasaan hujahmu dan terputusnya alasanku, dan kefakiranku kepadamu dan kekayaanmu daripada memerlukanku. Aku mohon supaya engkau mengampuniku dan berkasih belas kepadaku. Tuhanku, engkaulah sebaik-baik teman untuk para walimu, yang paling dekat yang mencukupkan orang yang berserah diri kepadamu. Engkau sentiasa memerhatikan mereka dan mengetahui isi hati mereka. Ya Allah, wahai Tuhanku, rahsiaku terbuka di sisimu, dan aku sentiasa memohon pertolonganmu. Dan bila dosa-dosa menjauhkan aku daripadamu, aku kembali jinak dengan mengingatimu. Dan bila duka cita membelengguku, bila kedukecitaan membelengguku, aku bersandar kepadamu, kerana mengetahui bahawa seluruh urusan berada pada kekuasaanmu dan sumber daripada qada dan qadarmu. Setengah mereka berdoa, ya Allah, wahai Tuanku, sesungguhnya aku minta keampunan kepadamu, sedangkan berterusan aku melakukan dosa. Dan itu adalah suatu kebiadaban. Dan sekiranya aku meninggalkan permohonan keampunan kepadamu, sedangkan rahmatmu amat luas, maka itu adalah satu kelemahan. Berapa banyak kesenangan nikmat yang kau berikan kepadaku, sedangkan engkau tidak memerlukan aku.
Dan berapa banyak aku telah menjadikan engkau murka dengan segala maksiat yang aku lakukan, sedangkan aku amat mengharap kepadamu. Tuhanku, adakah engkau akan mengazab kami, sedangkan engkaulah yang menanam tauhidmu ke dalam hati-hati kami. Engkau pasti tidak akan melakukannya. Sekiranya engkau lakukan, saya lakukanlah kepada kaum yang lain yang kami bermusuh dengan mereka kerana-Mu. Sebaik-baik doa dalam hal ini adalah apa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Ketika baginda pulang dari Taif, setelah kaum Saqif mendustakan ajaran baginda SAW dan menolak, Rasulullah berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin ila man takiluni ila aduwin yatajahamuni am ila qaribin mallaktahu amri illam takun sakhitan alayya fala ubali ghairu anna afiyataka awsa'u li a'udzu binuri wajhikal karim alladhi adaa'at lahu as-samawati wal ardh wa asyraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah an tuhilla alayya ghadabaka aw tunzila alayya sakhataka wa lakal utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bika. Ya Allah, wahai Tuhanku, hanya kepadamu aku mengadu kelemahan, kekuatanku dan kurangnya hilahku, serta hinanya aku di sisi manusia. Ya Allah, wahai Tuhanku, Engkau Tuhan orang yang lemah dan Engkau Maha Pembelas kasihan. Sesungguhnya hanya Engkau Tuhanku. Kepada siapa Engkau biarkan aku? Kepada yang jauh yang mencelakakanku, ataupun kepada musuh yang Engkau berikan kekuasaan kepada mereka untuk menguasai urusanku. Sekiranya tiada sebarang kemarahan daripadamu ke atasku, maka aku tidak peduli. Tetapi keafiatanmu ianya lebih luas untukku. Aku berlindung dengan wajahmu yang mulia, yang segala kegelapan menjadi terang dan menjadi elok atasnya segala urusan dunia dan akhirat, daripada menimpa kepadaku kemurkaanmu dan turun ke atasku kemarahanmu. Turun ke atasku kemarahanmu, hanya kepadamu tempat kembali sehingga engkau redha, dan tiada daya dan upaya melainkan dengan izin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita baca pada malam ini ialah tentang munajat. Kalau minggu lepas kita menceritakan tentang doa. Apa maksud doa? Doa berarti kita minta sesuatu atau kita ingin menolak sesuatu daripada berlaku pada kita. Istilah doa kita maklum. Kita selalu berdoa, Ya Allah, kurniakan kesihatan, keafiatan, kurniakan rezeki, kurniakan anak dan keturunan, kurniakan kepadaku kemudahan segala urusan. Itu namanya doa, permintaan. Tetapi yang kita sebut pada malam ini munajat. Antara munajat dan doa, dia perkara secara umumnya nampak sama. Sebab dia pengaduan kepada Allah. Cuma bezanya doa ialah meminta. Minta sesuatu, sama ada minta perlindungannya atau minta pemberian dan anugerahnya. Namun munajat namanya pengaduan ke atas apa yang berlaku kepada kita ataupun apa yang kita rasakan dalam bebanan kehidupan kita. Tuan-tuan sekalian, kita bila kita nak sesuatu memang kita doa pada Allah. Tapi bila kita nak mengadu masalah, kita banyak mengadu pada manusia. Hari ini orang mengadu kat Facebook. Dia tulis dalam Facebook sakit perut, contoh. Dia mengadu kat Facebook, dah semua dah mati, anak saya mati, mak saya mati. Dia mengadu dalam Facebook. Mohon belas kasihan daripada siapa? Daripada orang yang membaca. Maka orang pun like, orang pun berilah ucapan takziah dan sebagainya. Kita bukan bercakap tentang salah atau betul, bukan. Saya sebut ini antara suasana dalam makna munajat. Ramai orang jumpa kawan lalu pun cerita tentang masalah diri dia. Saya ni, Ustaz, hidup dah lama, kahwin dah lama, isteri saya begini, suami saya begini. Kita mengadu. Tetapi kebanyakan pengaduan kita pada makhluk. Sama ada pada dinding-dinding elektronik hari ini, atau kita sebut dinding-dinding Facebook, IG dan sebagainya, ataupun kita mengadu pada orang-orang, manusia-manusia yang selemah kita. Tapi berapa kali kita mengadu pada Allah hal kita? Hal kita. Contoh, kalau kita gagal dalam mendidik anak. Kita ada anak 5 orang, 6 orang, 7 orang. Tapi dia tidak membesar macam kita nak.
Bukan mereka abaikan agama, bukan mereka tidak pedulikan kita, bukan mereka menunjukkan melakukan perkara yang mungkar. Lalu kita pun bermunajat, ya Allah, sepanjang Engkau berikan usia, Engkau berikan kekuatan padaku, aku dah cuba didik anakku. Ya Allah, ampunkan kecuaianku. Ampunkan kekuranganku dalam mendidik anak-anakku, sehingga sebagai mereka berani melakukan maksiat kepadamu. Ya Allah, ini kelemahanku dan ini kesalahanku. Ya Allah, anakku fulan bin fulan telah melakukan sekian-sekian perkara, jangan Engkau murkai dia, kerana dia jahil tentang akibat perbuatannya. Ya Allah, anakku fulan bin fulan, dia tidak mengerti apa-apa tentang kemurkaanmu. Maka ini salahku kerana tak didik dia. Ini namanya pengaduan, munajat. Tuan-tuan sekalian, sejauh mana kita bermunajat pada Allah? Sebab itu bila kita qiyamul lail, kita macam tak ada benda banyak nak doa. Sebab kita doa je. Yang kita nak doa tu kita dah ada. Nak doa ada duit dah ada. Nak doa ada anak pun dah ada. Cucu pun dah ada. Nak doa sihat pun memang sihat pun. Jadi apa kita nak doa? Ramai orang tidak berdoa lagi. Sebab dia dah ada. Tetapi apa beza dengan munajat? Munajat, tuan-tuan, bagi menceritakan kepada Allah kelemahan kita, kecuaian kita, dan bagi mengadu pada Allah akan syukurnya kita pada Allah. Ya Allah, Engkau telah berikan usia yang panjang kepadaku, kenikmatan yang tidak pernah putus. Ya Allah, setiap kesulitan, kesusahan Engkau tolong dan Engkau bantu aku. Ya Allah, aku takut aku kurang bersyukur padamu. Ya Allah, aku bimbang kurangnya syukurku padamu menyebabkan Engkau tarik nikmat ini perlahan-lahan tanpa aku sedari. Ya Allah, aku bimbang di sebalik segala limpahan kurnia nikmat ini, inilah tanda kemurkaanmu, bukan redha. Ya Allah, sebagaimana Engkau beri nikmatku di dunia, berikan nikmat ini di hari akhirat kelak. Sebagaimana Engkau bahagiakan aku dengan isteriku, suamiku, anak-anakku, Engkau bahagiakan aku di hari akhirat kelak. Ini namanya munajat. Saya katakan tadi, tak ramai orang munajat. Tak ramai. Kalau kita bermunajat, tuan-tuan, nescaya malam yang panjang menjadi pendek. Malam tu tak cukup. Sebab itu diriwayatkan, bila nanti berlaku kiamat, bila nanti berlaku hampir kiamat, matahari akan naik sebelah barat. Tetapi sebelum matahari naik sebelah barat, matahari ini akan menghadap Allah dalam tempoh 3 hari. Dalam tempoh 3 hari manusia bergerak. Ahli ghaflah, orang yang lalai, merasa panjangnya tidur malam ni. Mereka cuma nak tidur panjangnya. Tapi ahli ibadat, mereka rasa seronoknya malam ni kami dapat bermunajat panjang. Yang selama ni bila mereka bermunajat, dah subuh. Dah subuh, mereka ingin waktu yang panjang. Maka Allah kurniakan pada mereka. Lalu mereka cukup gembira buat julung-julung kali pertamanya bahawa mereka dapat bermunajat dalam tempoh yang panjang. Ini bila dekat dengan kiamat, tuan-tuan sekalian, matahari akan sujud pada Allah selama 3 hari dan pada hari keempat matahari keluar sebelah barat. Bagaimana matahari itu naik sebelah barat? Jadi sebab itu Imam Ibnu Qudamah sebut apa? Ini satu poin yang penting untuk kita lihat. Dia kata apa? Tenangkan diri engkau dengan bermunajat pada Allah. Hari ini kenapa kita tak tenang? Sebab kita bermunajat dengan manusia. Kita berjam-jam duduk dengan orang cerita masalah kita. Kita berjam-jam duduk mengadu masalah kita dengan orang. Padahal mereka tak boleh selesaikan apa. Paling kuat mereka simpati. Itu je. Apakah mereka boleh buat sesuatu? Tak boleh. Simpati. Siang haji tak boleh, sabar je lah. Sedangkan kita boleh bermunajat dan mengadu pada Allah, penyelesai segala masalah kita. Kali itu kata Imam Ibnu Qudamah, bila mana kamu bermunajat pada Allah, hati kamu tenang. Satu. Yang kedua, kamu akan rasa lazat ibadat. Lazat ibadat pada Allah. Tuan-tuan, cuma tuan-tuan bezakan. Tuan-tuan angkat tangan, kemudian doa begini. Ya Allah, kurniakan aku kesihatan, keafiatan, harta benda. Rasa apa tak? Biasa. Cuba bermunajat. Cuba bermunajat. Ya Allah, hari ini banyaknya maksiat aku buat. Kalau engkau kehendaki, engkau pasti mengazabkan aku. Tapi dengan sifat pemurahmu, engkau masih beri peluang pada aku. Bahkan engkau beri nikmat kepadaku, ya Allah. Di sebalik kebiadabanku, keberanianku buat maksiat, namun engkau tetap memberikan rahmat dan kasih sayangmu kepadaku. Ya Allah, engkau yang beri peluang aku untuk beribadat. Engkau yang mengilhamkan aku untuk mengangkat tangan dan berdoa kepadamu. Ya Allah, aku tidak ada tempat mengadu melainkan padamu. Ya Allah, jangan biarkan aku bersendirian. Jangan biarkan aku buat keputusan berdasarkan hawa nafsuku atau berdasarkan kepada kebodohanku. Pimpinlah aku dalam buat keputusan. Ilhamkan aku dengan ilham yang baik. Tuan-tuan, dengan munajat itu kita rasa tak? Seronok.
kita rasa gembira, lazat. Itulah hakikat munajat. Sebab itu para Nabi SAW mereka bermunajat. Lihat Nabi Daud, ya Allah, banyaknya nikmat yang kau berikan padaku. Aku tidak mampu bersyukur. Dan setiap kali aku bersyukur padamu, maka datang nikmat yang lain. Datang nikmat yang lain. Ya Allah, aku lemah untuk bersyukur padamu. Allah berfirman pada Daud, wahai Daud, ungkapanmu untuk bersyukur padaku sudah cukup. Ini sebagai contoh, bila Musa AS bermunajat, ya Allah, aku malu untuk meminta dunia kepadamu, ya Allah. Aku malu minta dunia. Maka Allah berfirman, wahai Musa, mintalah apa sahaja. Termasuk gandum yang kamu nak makan dan juga makanan ternakan kau, minta aku berikan. Ya Musa malu untuk minta. Dan dia mengadu, ya Allah, aku malu nak minta dunia. Aku takut engkau murka. Jadi di sini namanya munajat. Sebab itu Imam Ibn Qudamah beri contoh munajat. Dan saya yakin tuan-tuan ada munajat tuan-tuan sendiri. Malam ni insya-Allah Allah buka hati kita bagaimana nak bermunajat. Dengan kita lihat kecuaian kita selama ini, dengan kita lihat rahmat Allah yang panjang kepada kita, nikmat yang berterusan, dengan kita melihat segala kebaikan kita dapat di sebalik musibah dan ujian Allah, maka kita nampak nak bermunajat. Maka beliau bagi contoh munajat Abu Sulaiman Darani. Abu Sulaiman Darani ulama yang meninggal tahun 215 Hijriah. Bila dia mengunjungi anak muridnya iaitu Ahmad bin Abil Hawari radhiyallahu taala anhuma, dan dia kunjungi dalam keadaan dia nangis. Tetapi bila nangis, anak murid dia tanya, Tok Guru, apa sebab Tuan Guru menangis? Maka kata Imam Abu Sulaiman Darani, dia kata, wahai Ahmad, bagaimana aku tidak menangis? Kerana aku melihat ada orang yang Masya Allah, rajinnya mereka bangun malam. Mereka senantiasa bersedia untuk melakukan solat dan bermunajat pada Allah, ya Allah, selamatkan kami daripada azab api neraka. Dengan keadaan air mata mereka meleleh sampai ke kaki. Dalam keadaan air mata mereka membasahi pipi-pipi mereka, janggut-janggut mereka. Maka Allah pun berfirman kepada mereka. Allah berkata, wahai Jibril, tengok hamba-Ku. Lihat kesedihan hamba-Ku. Apakah yang sedang dimohon? Dalam keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui. Wahai Jibril, apakah kekasih akan mengazab kekasihnya? Apakah orang yang dicintainya akan mengazab orang yang mencintainya? Bagaimana mungkin aku tergama untuk menyeksa mereka? Baik, ungkapan ini tuan-tuan menjadi suatu bentuk munajat. Ya Allah, misalnya apa yang disebut oleh Abu Sulaiman Darani, seorang hamba ataupun kalangan orang yang taat pada doa, minta diselamatkan dia dengan lalu Allah kata begini kepada Jibril, wahai Jibril, lihat kekasihku sedang memohon perlindungan kepadaku. Apakah kamu tahu? Apakah kamu mengetahui bahawa kekasih tidak akan azab kekasih? Tidak akan. Maka ini cara dia bermunajat, mohon perlindungan kepada Allah daripada neraka. Kemudian bila beliau bagi lagi satu contoh yang didengar oleh Mansur bin Ammar As-Salimi, seorang ulama yang meninggal tahun 200 Hijriah, dia kata, aku dengar ada seorang ibadat bermunajat. Dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, demi kemuliaanmu, kebesaranmu, bukan aku buat maksiat sebab nak suruh kamu marah, ya Allah. Bukan aku menyanggahimu supaya engkau murka kepadaku. Aku tahu beratnya, dahsyatnya azabmu, dan aku tahu betapa hebatnya kemurkaanmu. Tetapi ya Allah, aku tertipu dengan diriku. Aku tertipu dengan diriku. Diriku yang celaka ini, ya Allah. Aku terpedaya kerana engkau telah menutup keaibanku disebabkan maksiat yang aku lakukan ini. Ya Allah, aku mengetahui kalau sekiranya kalau engkau tidak selamatkan aku, siapa lagi akan selamatkan aku? Kalau engkau tak ampuni aku, siapa lagi yang akan ampuni aku? Ya Allah, malunya nanti akhirat kelak ketika mana aku berdiri di hadapanmu, nanti kamu berkata, wahai orang yang ringan dosanya, sila melintas sirat. Wahai orang yang berat dosanya, sila kamu jatuh ke neraka. Maka ya Allah, aku bimbang. Kerana aku, kalau akulah di kalangan orang yang berat dosanya, sehingga aku jatuh dalam kebinasaan. Ya Allah, celakanya aku, ya Allah. Setiap hari bertambah dosaku. Setiap usiaku, makin bertambah maksiatku kepadamu. Ya Allah, aku banyak kali bertaubat kepadamu. Dan aku tidak tahu berapa kali lagi aku mesti bertaubat. Dan kemudian aku ulang balik dosaku. Ini munajat. Ada seorang hamba, tuan-tuan sekalian, orang Habib.
Bila dia doa, ya Allah, dia siang hari buat maksiat. Malam dia doa, ya Allah, bukan kerana niatku nak buat maksiat, tetapi aku tidak mampu mengawal nafsuku, ya Allah, untuk buat maksiat. Memang aku tak nak buat maksiat, tapi nafsuku yang terlalu kuat sehingga mengatasi diriku, bukan mengatasi imanku. Kerana itu, ya Allah, engkau ampunlah aku. Makin namanya munajat. Munajat ini seolah-olah, tuan-tuan sekalian, kita mengakui kekurangan kita, kelemahan kita. Dan kita mengakui akan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, dan kebergantungan kita pada Allah, kefakiran kita kepada Allah. Dan kita mengakui bahawa kalau Allah Ta'ala nak binasakan kita, bila-bila masa. Tetapi kerana rahmat dan kasih sayangnya, kita masih kekal di sini. Sebab itu diceritakan kepada kita, ada seorang ulama namanya Imam Ash-Shibli, Abu Bakar Ash-Shibli, rahmatullahi alaihi. Di antara doa Shibli, munajat dia. Dia kata apa? Dia kata, ya Allah, wahai Tuhan yang mengetahui yang gaib, aku tidak tahu siapa namaku di sisimu. Dan aku tidak mengetahui apa yang engkau lakukan pada dosa yang aku lakukan. Dan aku tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana kesudahan hidupku nanti. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Dia kata, ya Allah, ya, hari ini orang panggil aku Tuan Guru dan sebagainya. Ya Allah, aku tak tahu nama sebenar aku di sisimu, ya Allah. Ya, kita, tuan-tuan, kan kita di sini kita dipuji, orang kata bagus, orang panggil kita ustaz, orang panggil kita kiai, orang panggil kita habib, orang panggil kita orang soleh. Semua orang kata kita bagus, pemurah, penyayang dan sebagainya. Tapi ini dalam munajat, ya Allah, itu nama-nama yang manusia beri pada aku. Tapi aku tidak tahu siapa namaku di sisimu, ya Allah. Apakah aku di sisimu mukmin? Apakah aku di sisimu orang fasik? Apakah aku di sisimu orang yang dimurkai ataupun orang yang diredai? Ya Allah, dosa aku buat, aku tak tahu bagaimana dosa ini. Apakah engkau ampunkan atau engkau azab? Ya Allah, aku juga tak tahu kesudahan hidupku. Apakah aku mati dalam husnul khatimah atau tidak? Dia cuma ada dalam ilmumu, bukan ilmuku. Tentang begitu kita melihat diri kita. Kalau kita merasakan begitu, bagaimana kita boleh tenang dengan kehidupan dunia sementara? Sebab itu munajat ini jadikan hati kita lembut. Hilang sifat sombong, takabur kita. Dan kita tahu hidup kita, tuan-tuan, dengan rahmat Allah, kasih sayang dia. Kalau Allah tidak merahmati kita dari awal, Allah tak beri Islam pada kita. Allah beri kita Islam. Allah yang gerakkan kita untuk beribadat hari ini. Bukan Allah yang beri peluang untuk kita dengar kuliah, kita dengar ceramah, untuk kita menggunakan masa usia-usia kita ini untuk mentaatinya. Kalau ini bukan daripada limpah kurnia Allah, maka tak mungkin kita dapat semuanya. Sebab itu kita bermunajat pada Allah. Ya Allah, aku bimbang kurang syukurku kepadamu, menyebabkan kau tarik segala nikmatmu kepadaku. Ya Allah, aku bimbang kurang syukurku kepadamu, menyebabkan aku tidak lagi berada di kalangan orang baik-baik, orang-orang soleh. Maka itu kebimbangan dan ketakutan. Dan ini namanya munajat. Setiap kali kita bermunajat, setiap kali itulah rahmat Allah turun pada kita. Diriwayatkan, ada seorang ulama, dia daki gunung, iaitu di bumi Syam, di bumi Palestin. Di sana dijumpa seorang ahli ibadat. Menangisnya keras sekali. Maka didengar dalam munajatnya. Dalam munajat dia kata, ya Allah, apakah air mata ini beri manfaat padamu, ya Allah? Yakni, apakah air mata ini, ya Allah, boleh menyelamatkan aku di sisimu? Apakah air mata ini, sebagaimana kamu kata, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka? Mata yang menangis kerana takutkanmu. Apakah benar-benar air mata ini kerana takutkanmu, ya Allah? Atau air mata ini tidak mampu menyelamatkan diriku daripada kemurkaanmu? Ya Allah, apakah engkau akan membakarku dalam neraka disebabkan dosaku? Apakah engkau akan mengazab usia tuaku dengan azabmu? Apakah engkau akan hina aku di hadapan makhluk-makhlukmu semuanya? Ya Allah, malunya aku kalau keaibanku didedahkan nanti pada hari akhirat kelak. Tentang kita buat dosa tak buat? Tidakkah kita takut Allah azab kita dengan dosa kita? Sebab itu orang soleh ini nangis, ya Allah, aku bimbang air mata ni tak berguna, ya Allah. Sebalik aku takutkan padamu, aku bimbang tak berguna, tak mampu padamkan kemarahan dan kemurkaan. Dan aku bimbang dosaku tidak diampunkan, bahkan menyebabkan diazab aku dalam neraka. Ya Allah, aku bimbang dengan usia-usiaku ini. Maka aku mati dalam keadaan tidak baik. Dan keaibanku didedah di khalayak ramai, maka ia amat memalukan aku. Pernah satu ketika, tuan-tuan sekalian,
Syekh Abdul Qadir Jilani, dia tawaf kat Kaabah. Bila dia tawaf Kaabah, orang dengar munajat dia. Dia kata apa? Bila kita pergi Mekah, orang kan ramai tengok. Ramai. Lalu bila Syekh Abdul Qadir tengok orang ramai, dia pun rasa takut. Dia kata apa? Ya Allah, kalau nanti akhirat kelak, ada dosa aku yang engkau paparkan di hadapan hamba-hambamu, engkau butakan mataku supaya aku tidak malu pada hari itu, ya Allah. Kalau nanti akhirat kelak, ada dosaku engkau akan paparkan di hadapan hamba-hambamu yang lain, aku malu engkau butakan mataku. Sampai macam tu ini Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika mana beliau tawaf dalam munajat beliau. Dan munajat orang-orang, semua orang soleh, kalau tuan-tuan baca biadatan orang soleh, semua mereka ada munajat sendiri. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Yang pada akhir ni disebut munajat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada diriwayatkan juga ada seorang wanita lepas sudah sembahyang raya, kita sunat sembahyang raya di musalla atau disebut di padang lapang. Walaupun dalam mazhab kita Syafi'i tetap sunat di masjid kalau masjid itu besar. Tapi kebanyakan ulama kata sunat sembahyang di tanah lapang, padang pasir dan sebagainya. Kan Nabi SAW tidak pernah solat raya di masjid. Nabi solat di luar. Kerana memberi ruang perempuan yang berhaid datang dan sebagainya. Maka satu hari kata seorang ulama, lepas kami selesai solat raya, aku pun duduk satu ruang. Tiba-tiba aku dengar seorang perempuan tua berdoa. Munajatnya aneh sekali. Dia kata, ya Allah, semua orang dah pergi bersurai balik rumah masing-masing. Tetapi dalam hati ini, ya Allah, aku ada sesuatu yang aku inginkan. Sedekahmu, ya Allah. Aku ingin sedekahmu, ya Allah. Aku takkan pergi sehingga engkau beri sedekahmu. Yakni kurniaanmu kepadaku. Apa dia nak? Ya Allah, engkau rahmatilah kelemahanku. Rahmatilah usia tuaku, ya Allah. Kalau nanti aku mati, ya Allah, aku harap engkau tidak sia-siakan sangkaan baikku padamu. Lihat perempuan ini munajat dia. Dengan orang tua dia kata, ya Allah, aku mengharapkan sedekahmu. Apa dia sedekah Allah? Rahmatmu. Jangan engkau sia-siakan usiaku, sia-siakan amalanku, dan jangan engkau sia-siakan harapanku padamu. Jangan azab aku, ya Allah. Akhirnya munajat. Dan diriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri, ada ketika mana beliau menunaikan haji, beliau dengar seorang bermunajat di padang Arafah. Dia kata apa? Dia kata, Allah, tak ada orang layak buat salah melainkan aku. Sebab aku ni manusia yang lemah. Engkau ciptakan aku dalam keadaan lemah. Dan tak ada yang layak mendapat keampunan melainkan diriku, ya Allah. Kerana aku manusia yang bergantung dan berharapkan padamu. Ya Allah, tak ada layak orang buat baik kalau bukan kerana izinmu padaku. Aku ni tak layak buat baik. Tuan-tuan, siapa kata dia layak buat baik? Kita semua tak layak buat baik. Manakah Allah pilih kita buat baik? Dan bila mana kita buat jahat pula, bagaimana kita rasa kita tidak perlukan Allah, sedangkan kita perlukan pengampunan. Kita perlukan kasih sayangnya. Kemudian kata beliau lagi, ya Allah, nikmat yang kau berikan kepadaku, aku telah melakukan maksiat padamu. Banyak nikmat yang kau beri. Dengan nikmat-nikmat tadi aku buat maksiat padamu. Maka ia dalam ilmumu, ya Allah. Dan ia menjadi hujahmu, ya Allah. Berarti aku tak ada alasan. Aku tak boleh kata aku buat dosa sebab ni, tak ada alasan, melainkan aku cuma menunggu keputusanmu. Wa imma kau mengazabku ataupun kau mengasihi belas aku, mengasihaniku dan memaafkan aku. Ini munajat beliau. Dan diriwayatkan juga atau diceritakan juga ada seorang ulama dan doanya dia berkata, ya Allah, meminta ampun dalam keadaan berdosa buat dosa aku tahu biadab. Aku tahu. Tetapi kalau aku tak mau ampun, itu tanda aku lemah, ya Allah. Kerana engkau menawarkan keampunan. Ya, kita, tuan-tuan, kita tak boleh, tak mungkin kita mampu bila kita taubat daripada satu dosa untuk kita tak ulang lagi. Kita pasti mengulangi dengan cara yang tertentu. Tapi kita tak boleh berhenti bertaubat. Dan kita tak boleh kecewa dengan orang kata, apa guna awak ni asyik taubat, buat lagi. Tak. Kita kena terus bertaubat. Sebab Allah sentiasa menawarkan keampunan kepada kita. Diceritakan tuan-tuan sekalian, bila Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i bila beliau nak wafat pada tahun 204 Hijriah, beliau bermunajat. Apa munajat Imam Syafi'i? Bila orang tanya, wahai Imam, bagaimana keadaanmu pagi ini? Kaifa asbahta?
Lalu kata Imam Syafi'i, hari ini aku merasakan bahawa aku akan meninggalkan dunia dan akan ku bertemu dengan Tuhanku. Dan aku tidak mengetahui apakah rohku ke syurga, lalu aku ucapkan tahniah, ataupun ia akan ke neraka, lalu aku ucapkan takziah. Kemudian Imam Syafi'i berkata, ketika mana aku merasakan dosa-dosaku yang banyak, tetapi aku masih punya harapan. Ketika mana aku merasa semua jalan-jalan sempit dan tertutup, namun aku masih mengharapkan keampunanmu ya Allah. Walau besar mana pun dosaku, bila aku bandingkan dengan keampunanmu ya Allah, pengampunanmu lebih besar. Ini munajat Imam Syafi'i, ya Allah, dosa aku ni tidak aku harapkan melainkan keampunanmu. Walau sebesar mana pun dosaku ya Allah, keampunanmu lebih besar, maka ampunkan aku. Ini Imam Syafi'i rahimahullah dan munajat beliau. Bahkan kita baca kisah Umar Khattab. Dan Umar Khattab yang meninggal tahun 23 Hijriah, bila beliau balik daripada Mekah, menunaikan haji, beliau berdoa di satu tempat namanya Abtah sebelum masuk Madinah. Dalam doa tadi disebut sebagai munajat. Dia kata apa dalam doa? Dia kata, ya Allah, aku sudah tua ya Allah. Sudah lemah kekuatanku. Makin bertambah rakyatku. Ya Allah, aku takut aku cuai dalam mentadbir mereka. Aku cuai dalam memerintah mereka. Ya Allah, aku mohon padamu supaya engkau wafatkan aku. Dan kau kurniakan kepadaku syahid pada jalanmu. Dan matikanku di negeri Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau pun wafat. Sebaik saja beliau pulang ke Madinah, beliau ditikam dan beliau wafat. Tapi beliau berdoa berkata, ya Allah, umur aku makin tua. Aku rasa makin lemah ya Allah. Rakyatku makin ramai. Aku takut aku cuai dalam menjaga mereka. Kerana itu ya Allah, engkau matikan aku. Supaya aku tidak melakukan kecuaian. Ini munajat beliau. Ia berbeza dengan kita sebut doa. Kerana munajat berbentuk pengaduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca kisah Muaz bin Jabal yang meninggal tahun 18 Hijriah pada usia 33 tahun. Dengan bila beliau terkena dengan Ta'un Amwas di Syam. Ta'un yang menyebabkan satu hari 1000 orang mati. Dan setiap hari jenazah yang disolatkan adalah 1000 orang. Ini Ta'un Amwas yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar pada tahun 18 Hijriah. Muaz bin Jabal dekat pada detik kematiannya. Dia pun bermunajat. Dia kata apa? Ya Allah, dahulu aku takut padamu. Tetapi hari ini aku mengharapkan. Ya Allah, engkau mengetahui aku hidup di dunia bukan kerana cintakan dunia. Bukan kerana aku ingin berseronok dengan sungai-sungai yang mengalir atau menanam pokok-pokok. Tetapi engkau mengetahui, kalau tidak kerana berpuasa di panas hari yang terik dan melakukan qiyam pada malam hari dan untuk bersama dengan ulama dan majlis ilmu, mesti aku tidak mahu hidup ya Allah. Maka beliau pun mengucap la ilaha illallah dan beliau pun mati ataupun wafat. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dia munajat beliau, ya Allah, engkau tahu bahawa dulu memang aku takut padamu. Sekarang aku harap pada kamu. Harap. Moga engkau ampunkan dosaku, rahmati aku. Ya Allah, engkau tahu bukan tujuanku untuk berseronok-seronok dengan dunia. Tetapi aku hidup di dunia untuk beribadat kepadamu. Untuk mentaatimu. Untuk menambah ilmu yang engkau perintahkan. Aku nak bersama dengan para ulama. Biar hari-hariku bersama dengan para ahli ulama. Dan demikian kalau kita baca kisah seorang tabi'in terkenal, itu Sabi Al-Bunani rahmatullahi alaihi, anak murid pada Hasan Basri ketika usianya 80 tahun. Maka dia bermunajat, ya Allah, aku sudah tidak mampu beribadat dengan usia tua. Aku tidak lagi mampu berpuasa, tidak lagi mampu qiyamul lail. Ya Allah, engkau matikan aku. Maka tidak ada guna hidup kalau tidak aku tidak mampu melakukan ibadat kepada-Mu. Maka ini munajat beliau. Lalu beliau berkata, ya Allah, kalau ada orang yang engkau izinkan solat dalam kubur, jadikan aku orangnya. Munajat beliau. Ini kisah Sabi Al-Bunani rahmatullahi alaihi, seorang tabi'in yang terkenal, anak murid kepada Hasan Basri dan juga anak murid pada Anas bin Malik. Dan sebaik-baik munajat, ini contoh munajat Nabi SAW. Rasulullah SAW bermunajat dalam peristiwa yang masyhur. Apa dia? Peristiwa dengan kematian Khadijah radhiyallahu taala anha dan kematian Abu Talib, sehingga dinamakan sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Dan di Taif baginda dibaling oleh batu, dibaling batu.
dihina dengan sehina-hinanya, sehingga berdarah kaki baginda SAW. Sehingga Rasulullah berlindung di satu kebun anggur, dan di sana dia bertemu dengan Adas yang menjadikan Adas memeluk Islam. Dan di sana juga dan perjalanan baginda pulang bertemu dengan sekelompok jin, yang jin itu beriman. Namun Nabi ada munajat di waktu itu. Sebagian diriwayatkan dalam hadis Tabrani dan juga riwayat-riwayat lain yang banyak. Ini satu versi daripada riwayat. Itu doa baginda SAW, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kelemahanku, aku mengadu kurangnya kekuatanku, kurangnya helah dan caraku, hinanya aku pada pandangan manusia, sehingga orang manusia baling batu halau aku. Mekah tak boleh masuk, Taif aku kena halau. Manusia hina aku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Tuhan yang maha mengasihani orang-orang yang lemah. Ya Allah, ya Tuhanku, pada siapa Engkau nak biarkan aku? Apakah pada penduduk Taif yang memusuhi aku? Atau penduduk Mekah yang menguasai urusanku? Sehingga aku tak mampu melakukan apa-apa melainkan dengan kehendak mereka. Ya Allah, kalau apa yang berlaku itu bukanlah tanda kemurkaanmu, maka aku tak peduli. Ya Allah, aku memohon kepadamu, keafiatanmu lebih luas. Aku berlindung dengan wajahmu, zatmu yang mulia. Segala kegelapan menjadi terang, menjadi elok. Atasnya segala urusan dunia dan akhirat. Daripada menimpa kepadaku kemurkaanmu dan turun ke atasku kemarahanmu. Hanya kepadamu tempatku kembali sehingga engkau redha dan tiada daya dan upaya melainkan dengan izin. Baik, ini namuzaj, contoh-contoh munajat. Yang saya katakan, tuan-tuan ada pengalaman sendiri untuk bermunajat. Tuan-tuan tahu, kita tahu apa benda kita nak mengadu pada Allah. Apa yang kita nak mengadu pada Allah pada usia kita sekarang? Pada apa yang telah kita lalui daripada pengalaman hidup kita. Sama ada kita melalui segala nikmat Allah yang Masya Allah terlalu banyak. Ataupun kekurangan kita yang tidak pernah berhenti, kecuaian kita. Atau dosa-dosa yang kita sentiasa ulang setiap hari. Atau hati kita yang keras, yang agak suka untuk menangis, agak suka untuk merasakan kesedihan dan kepiluan atas kejahatan kita. Maka semua ini akan menjaringkan munajat yang jujur kita kepada Allah. Maka sebab itu tuan-tuan bangun malam, silakan bermunajat. Jangan sekadar berdoa. Doa cuma meminta itu dan ini. Yang saya katakan sebahagian kita pun doanya tidak lagi khusyuk sebab dia dah dapat semua. Tetapi ada benda yang kita belum dapat. Apakah kita rasa kita terselamat daripada azab kubur? Apakah kita rasa kita mampu menghadapi kegelapan kubur? Apakah kita rasa kita mampu menghadapi kesunyian kita seorang diri? Apakah kita mampu menghadapi malam-malam pertama kita di alam kubur? Dengan segalanya kita tinggalkan. Dengan segalanya asing, segalanya baru bagi kita. Apakah kita rasa kuat waktu melihat malakul maut? Makhluk Allah yang tak pernah kita lihat. Lalu muncul di hadapan kita. Apakah waktu itu lidah kita ini lancar menyebut la ilaha illallah? Ataupun kita tidak mampu? Maksiat kita menyekat, menjadikan lidah kita berat. Lalu kita tidak mampu mengungkapkan kalimah yang mudah ketika mana kita tidak melihat malakul maut. Maka di sini tuan-tuan timbul munajat. Kita tengok kubur, timbul munajat kita. Kita ingatkan akhirat, timbul munajat kita. Kita lihat wajah isteri, anak-anak kita, pasangan, timbul munajat. Ya Allah, apakah aku masih diberikan peluang untuk bersama mereka dalam syurga kelak, di hari akhirat kelak? Ataupun kau pisahkan aku dengan mereka, ya Allah, disebabkan dosaku, maksiatku, kesilapanku, kesalahanku dalam mendidik mereka, dalam memimpin mereka. Ya Allah, ya Tuhanku, misalnya kita lihat isteri kita, ya Allah, jangan jadikan aku penyebab dia masuk neraka. Jadikan aku penyebab mereka semua masuk syurga. Kerana kita pemimpin rumah tangga. Pekerjaan kita selama ni kita buat, apakah kita yakin kita amanah gaji-gaji yang kita ambil dan sebagainya? Ya Allah, aku bimbang dalam pendapatanku ada yang syubhah. Ada yang aku tak layak dapat kerana kecuaian aku. Engkau ampunkan aku. Engkau ampunkan dosaku. Engkau tunjukkan kesilapanku untuk aku memperbaikinya di dunia ini. Ya Allah, kalau ada kesilapan-kesilapan yang boleh menyebabkan engkau murka di hari akhirat kelak, engkau tunjukkan sekarang supaya aku dapat memperbaiki. Supaya aku dapat mengubahnya sehingga engkau redha padaku. Jadi saya katakan ruang-ruang untuk kita bermunajat terlalu banyak. Terlalu banyak. Sehingga hari pertemuan kita dengan Allah. Apakah kita rasa kita mampu berdiri tegak di hadapan Allah?
Kerana Allah akan tanya kepada kita 4 perkara. Dan kita mesti menyediakan jawapannya dengan menterjemahkan perbuatan kita. Allah akan tanya tentang waktu muda kita. Kita ingat balik zaman muda kita, apa kita buat zaman muda. Sampai hari ni kita dah tua, dah duduk atas kursi, dah banyak sendi-sendi kita yang dah lemah, dan dah rambut kita sudah pemberuban menjadi saksi dan bukti apa kita buat waktu kita berambut hitam dulu. Rambut ni jadi saksi. Maka ingat waktu muda kita buat apa? Waktu kita dapat harta kita buat apa? Waktu kita ada kuasa kita dapat apa? Waktu kita dapat ilmu, apakah kita beramal dengannya atau tidak? Tentang dengan 4 perkara ini, bentuklah munajat kita. Mudah-mudahan nanti kalau Allah tanya kita tentang umur muda kita atau tentang usia kita, tentang harta kita dan juga tentang ilmu kita, kita mampu menjawabnya dengan lidah yang fasih. Dan demikian juga soalan kubur. Akan ditanya apa agamamu, akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu. Mudah-mudahan kita tak buat satu kecuaian sehingga kita tergagak-gagak nak jawab siapa Nabi kita. Ya Allah, aku menyayangi Nabimu, aku menyayangi Nabiku Muhammad SAW. Aku berusaha untuk mengikuti sunnahku. Ya Allah, ampunkan kecuaianku dalam memahami sunnah Nabi SAW. Sehinggalah aku tidak memahaminya, aku salah melakukannya. Maka ini cara kita. Sebab kekurangan kita dapat ditampung bukan dengan amalan kita. Kerana banyak amalan kita tak sempat buat. Tetapi ditampung dengan doa dan munajat kita. Kita tuan-tuan banyak benda kita dah tak sempat buat. Kalau kita sebut, hari ni saya nak belajar semua sunnah Nabi. Sempat ke? Kita umur berapa? Waktu muda dulu tak nak belajar. Kita pun masuk sekarang 50-60. Lalu kita baru nak start. Sempat tak? Tak. Lalu kita doa kepada Allah. Ya Allah, kecuaianku waktu muda sehingga menjadikan aku tidak mampu memahaminya dengan sempurna. Engkau ampunkan kecuaianku, ya Allah. Engkau tolonglah aku, berilah kepahaman kepadaku dengan kadar umur yang aku ada sekarang. Serta banyak mana benda yang kita tak mungkin dapat kejar sebab umur kita dah sampai sekarang. Umur dah tua. Orang yang belajar muda, sejak muda lagi belum dapat semua. Ini kan kita yang start umur 60 baru start kuliah, start belajar. Kita tahu macam mana kita nak tampung semua dengan munajat kita tahu. Ngakulah silap kita. Ngakulah kecuaian kita selama ini. Dengan peluang yang Allah beri, kita tak peduli. Bukan kita menggunakan pada perkara yang merugikan usia dan umur kita. Tapi kita doa, kita ngaku pada Allah. Allah suka orang ngaku salah. Tapi Allah benci pada orang terus takabur. Seolah-olah dia tak buat salah. Seolah-olah dia rasa macam dia tak ada apa salah. Jangan tuan-tuan, semua kita buat salah. Semua kita melepaskan peluang-peluang yang berharga yang pernah Allah berikan pada kita. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kathiran al-fadhil Ustaz Tuan Guru Maisyid Rahman di atas kupasan berkenaan dengan munajat yang telah disebutkan. Yang panjang lebar tadi, terdapat perbezaan antara munajat dan doa setelah dihurai begitu mendalam oleh al-fadhil Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Jadi kita cuba lihat soalan-soalan yang saya lihat begitu banyak di sini. Kita pilih beberapa soalan inilah, insya-Allah kita tidak akan melewati jam 10.30 insya-Allah azza wajalla. Hadirin dan hadirat sekalian, soalan yang pertama Ustaz, al-Fadhil Ustaz. Mengadu minta Allah Taala buang segala sifat mazmumah. Umur dah lanjut tapi masih menebal sifat mazmumah itu. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya. Termasuk juga kita sebut tadi tentang munajat. Ada sebahagian kita tak mampu ubah walaupun usia kita dah sampai umur tertentu. Maka kita ada 2 cara untuk kita buat. 3 cara untuk kita buat. Kalau ada benda-benda dalam diri kita ni, memang kita rasa payah nak ubah. Dengki, cemburu dan lain-lain perangai. Jadi kita ada 3 cara. Yang pertama, walaupun caranya agak sukar, mujahadah kepada Allah. Mujahadah. Lawan dan lawan dan lawan. Yang kedua, kita doa, ya Allah, buanglah sifat-sifat yang buruk ni daripada diriku. Jangan ia memberi fitnah pada agamaku, menyebabkan murka-Mu kepadaku. Ya Allah, aku lemah, aku tak mampu mengawal perasaan ini. Sedangkan Engkau lah yang mengawasi hatiku dan mengawasi diriku. Engkau lah yang memiliki diriku dan memiliki kuasa atasku. Maka hilangkan perasaan ini. Dan yang ketiga, kita minta orang yang doakan. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, waktu beliau dipinang oleh Rasulullah. Bila Ummu Salamah kematian suaminya, maka beliau telah dipinang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam.
Bila baginda pinang, Ummu Salamah beralasan, ya Rasulullah, saya ni kuat cemburu. Cemburu saya ni kuat. Sebab ada orang tuan-tuan sekalian, cemburu dia memang tak boleh kawal. Orang kita kata awak ni cemburu lah, cemburu buta. Cara dia cemburu tu macam tak boleh nak rawat. Sama ada lelaki atau perempuan. Walaupun perempuan lebih kuat lah cemburu tadi. Jadi Ummu Salamah dia ngadu pada Rasulullah, saya ni kuat cemburu. Apatah lagi nak menghadapi hidup berpoligami. Bimbang cemburu tadi merosakkan agama saya. Lalu kata Rasulullah SAW, aku doakan. Ya Allah hilangkan cemburu kan. Di sini kita sebut tadi 3 cara. Kalau kita nak buang sifat mazmumah, sebahagian kita tak kuat untuk buang benda tu. Sampai sekarang masih ada Ustaz, prasangka buruk masih ada, cepat percaya pada fitnah berbanding fakta, cepat percaya pada auta berbanding dalil dan hujahnya. Ada orang memang macam tu, dia agak suka untuk mengawal diri dalam persoalan-persoalan tersebut. Maka saya katakan pertama mujahadah, yang kedua dia doa dan bermunajat pada Allah. Ngaku depan Allah dia lemah, dia gagal. Ngakulah dia gagal depan Allah. Tak ada kekuatan apa-apa nak kawal benda ni. Yang ketiga minta orang doa kepada dia. Kadang-kadang ada waktu kita diminta untuk merendahkan diri bukan sekadar pada Allah, bahkan pada manusia. Terutamanya orang-orang soleh, orang baik. Baik kita jumpa, kita tak naklah tunjuk kita ni perfect. Kita kata ustaz, contohlah ustaz lah, atau mana-mana orang soleh, saya ni ada masalah, perangai saya ni ustaz, saya ni kuatnya dengki kat orang. Kalau anak orang berjaya, saya dengki ustaz. Kalau suami orang berjaya, saya dengki. Kalau orang sebelah beli perabot baru, saya dengki. Saya tak tahu nak ubat macam mana. Kita mendoakan ustaz. Sebab saya dah umur tua ni, 70 dah umur ni. Maka minta seorang soleh doakan. Kerana di antara doa mustajab orang doakan untuk kita. Saya kita doakan untuk diri kita. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi 3 cara tadi ialah dengan mujahadah, doa dan munajat, dan kemudian minta doa daripada orang-orang yang soleh untuk kita sekiranya kita tidak mampu untuk mengubah sesuatu sikap yang telah sebati, dan sikap itu adalah merupakan sikap yang mazmumah yang sudah ada dalam diri kita insya-Allah. Soalan seterusnya Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz berkenaan dengan mereka yang bekerja dalam di perbankan konvensional dari segi pendapatan itu? Benda tu sebenarnya jelas bila Nabi menyatakan la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahi. Allah melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, yang menjadi saksi dalam riba, yang terlibat dengan semua transaksi riba. Maka kita katakan kepada orang yang terlibat dengan sistem bank ribawi untuk mereka meninggalkannya secepat mungkin. Allahumma illa mereka dia ustaz payah musim ni kerja, maka dia mesti ada azam untuk meninggalkan kerja tersebut. Supaya dia tak terbabit, tak terlibat dan tak terpalit dengan riba yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sebab riba ni bukan benda kecil. Dia bukan benda kecil. Dia secara sepakat ulama haram dan termasuk dalam dosa besar. Bahkan Allah Ta'ala melaknat dan mengisyaratkan perang kepada orang yang terlibat dengan ribawi atau perkara-perkara riba. Jadi yang bekerja di bank konvensional khususnya, memang sepatutnya tuan-tuan kita mendesak dan mendesak sistem pembankan kita fully Islami. Sebab tak ada masalah dari segi keuntungan dan sebagainya. Perlu ada satu kekuatan desakan. Sebab sebagaimana kalau tuan-tuan baca sejarah pembankan Islam di negara kita, bukan di dunia, ia semuanya bermula daripada desakan rakyat. Bila ramai mendesak, bukan ramai tak nak ambil loan kerana tak ada Islam dan sebagainya, akhirnya perbankan Islam wujud pada sekitar tahun 80-an. Bermula tahun 82 ataupun 83. Mula wujud sistem perbankan Islam, akhirnya mendorong dan mentekankan pada semua bank untuk buat pembankan Islam. Selain daripada bank Islam yang tudi, sehingga lain pula bank rakyat juga mengamalkan sistem Islam, dari CIMB Islami, Maybank Islami, kemudian lahir pembankan ataupun kita sebut counter Islamic bank dan sebagainya. Maka ini tekanan-tekanan daripada kita semua. Sebab kita kena tahu kuasa pengguna kita hampir 70%. Umat Islam bila diberi kesedaran, beri tekanan, saya yakin, saya percaya, sebagaimana disebut oleh almarhum Dr. Wahbah Zuhairi dalam kitab beliau Muamalah Amwal Mu'asirah, bila beliau menyebut tentang masa depan sistem pembankan terlalu cerah. Satu hari nanti saya percaya sistem bank ini akan bergerak secara independen tanpa perlu bernaung pada mana-mana sistem bank. Dan kita sebab itu kita minta bila umat Islam yang terlibat, mereka perlu tunjuk suatu ketegasan supaya akhirnya mereka terpaksa mengubah sistem pembankan Islam untuk pekerja Islam. Macam tuan-tuan tengok SING, kenapa dia boleh kekalkan serban ni?
Dia jadi trafik pun dia boleh pakai serban dia, turban dia. Sebab dia mendesak. Tidak, dia tak nak kerja. Bila tak nak kerja akhirnya, PDRM terpaksa benarkan mereka bekerja dengan pakaian mereka. Allah. Bukan desakan mereka. Sebab PDRM perlukan kota daripada non-bumi untuk terlibat dalam badan penguatkuasaan. Kalau tidak, dia anggap macam bias. Sing ni pertahan benda tu, akhirnya mereka boleh. Pada Sing berapa persen dekat Malaysia, tuan-tuan? Ya. Kita sebenarnya kita kurang guna kuasa mendesak sehingga sistem pembankan kita ini fully Islami. Kalau orang-orang kita yang menyimpang sistem ni, mengeluarkannya dan sebagainya, ini satu desakan yang kuat. Dan saya dah perhati benda ni daripada tahun 80-an sampai sekarang. Sebab memang dulu saya ingat saya ambil subjek pembankan Islam, kita belajar sejarah pembankan Islam, apakah cara untuk menangani sekian, sehingga hari ini kita nampak sistem pembankan Islam makin kuat dan makin hebat. Jadi kalau orang masih terlibat dengan sistem riba, saya rasa ini bukan lagi masa. Kita perlu keluar, perlu zahirkan dan perlu tunjukkan bahawa kita orang Islam layak berhak mendapat hak kita sebagai orang Islam, tidak mau terlibat dengan riba, sebagaimana kita orang Islam tidak mau terlibat dengan minuman keras dalam mall dan sebagainya. Allah. Barakallahu fiik, syukrallahu lak. Soalan seterusnya Ustaz, sekiranya kita termasuk dalam golongan orang yang suka bercuti di luar negara, di negara-negara yang bukan Islam, negara kafir, tetapi dalam masa yang sama kita masih konsisten melakukan amal ibadah dalam walaupun kita berada di negara-negara tersebut. Adakah ini menjadi satu kesalahan Ustaz kerana untuk mendapatkan sesuatu keseronokan ataupun ketenangan jiwa? Tentang melancong hukumnya harus. Tidak ada ulama kata haram melancong. Kita nak pergi mana-mana pun kita harus nak pergi Eskimo ke, Kutub Utara, Kutub Selatan, dibenarkan. Apatah lagi kalau kita nak jadikan ia sebagai satu cara untuk kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat agama, ataupun kita nak tunjuk syiar, ataupun kita nak berdakwah. Kadang-kadang dakwah kita tak perlu kita ceramah, kita pergi negara tersebut, kita solat di hadapan mereka, itu jadi dakwah. Cara berpakaian kita jadi dakwah. Dan kehadiran kita pun jadi dakwah. Sehingga mereka tertanya-tanya cara kita berpakaian dan sebagainya. Jadi bagi saya belum jumpa fatwa yang mengatakan haram untuk pergi mana-mana negara. Sebenarnya selagi mana dia menjaga tata tertibnya dan tidak terlibat dengan perkara-perkara haram dan mungkar, tak ada masalah apa. Boleh pergi. Tapi kalau dia pergi negara ni, dia pergi tempat-tempat maksiatnya, maka itu yang salah. Bukan kata negara bukan Islam, even negara Mesir. Kami di Mesir dulu, kalau saya tak naik kapal pesiaran Nil untuk raung, sebab saya tahu ada benda tak elok di situ. Tahu macam mana? Kerana sahabat-sahabat kita yang dah naik lah. Jadi sepanjang tu saya tak naik lah. Nak naik saya cari bot kecil-kecil tu untuk kita raung Sungai Nil. Memang nak raung Sungai Nil ni. Sebab ialah kalau orang ke Mesir tak raung Sungai Nil ni macam tak lengkap pula. Kata-katanya begitu. Tapi kalau kita tahu ada maksiat, kenapa kita nak pergi? Jadi di situ perlu kita yang disebut oleh Rasulullah istafti qalbak. Fatwalah dengan hatimu. Yang di situ ada takwamu. Kalau tuan-tuan melancong mana-mana negara, tuan-tuan kena pastikan tempat kita pergi bukan tempat yang totally maksiat. Tapi kalau tempat itu tempat yang harus tapi ada maksiat, itu lain. Maksudnya kita kalau pergi ke mall ada orang buka aurat dan sebagainya, maka itu tak ada masalah. Cuma kita pergi dengan hajat kita pergi dengan keperluan kita, bukan melihat orang ni. Berbeza dengan memang tempat itu tempat maksiat, clubbing sebagainya, memang tempat maksiat lah. Jadi kita kena bezakan tempat yang memang dibuat untuk maksiat atau tempat yang ada maksiat. Itu satu benda yang berbeza. Tempat yang ada maksiat lain sebab kita tak mungkin mampu untuk bebaskan diri kita secara mutlak. Even duduk negara Islam pun. Kita duduk kat Malaysia, apakah kita bebas mata kita? Tak bebas. Atau pergi mana-mana, sama juga keadaan. Tapi kita tak ada niat buat maksiat. Dan tempat itu juga bukan tempat maksiat. Dia tempat keperluan umum, pasar dan sebagainya. Pusat beli belah atau tempat-tempat pelancongan yang kita harus melihat. Allah. Bagaimana pula Ustaz pandangan Ustaz kalau sekiranya meminta kerakyatan ataupun warga negara daripada negara dia ni adalah warga negara Islam berpindah ke negara-negara yang bukan Islam, negara kafir. Dari segi hukum ataupun fatwa itu bagaimana? Memang saya melihat fatwa ulama-ulama yang dulu, khususnya ulama Zaitunah, ulama-ulama di Universiti Zaitunah tentang dipanggil tajannus ataupun jinsiyah, meminta warga negara bukan Islam. Contoh bila beberapa buah negara Islam dijajah oleh Perancis, Itali dan sebagainya, sebagai orang Islam ditawarkan untuk mendapat warga negara. Fatwa ketika itu mengatakan siapa yang mengambil warga negara dia boleh murtad.
Allah kerana Akbar. dia tunduk kepada, dia walak kepada orang kafir dan sistem kafir sekular. Ya. Dan meninggalkan walak pada negara Islam. Itu fatwa zaman tu, Ustaz. Mhm. Khususnya daripada ulama-ulama Zaitunah yang dia berdebat secara langsung, terbuka. Maroko, Ustaz. Terbuka, ya, Maroko ya. di Zaitunah Maroko tak salah. Kan? bukan Maroko, Ustaz. Sama ada di Tunisia atau ada satu Okey. negara. Baik. Baik, kesimpulan begini, debat itu cukup sengit sehingga dibincangkan di tempat negara-negara lain. Kita kat Malaysia tak bincang lagi benda itu. Ya, betul. Belum bincang. Tetapi bila kita lihat perbincangan tadi, hujahnya ada. Jadi di situ ada ulama mutaakhir ni buat satu kesimpulan ni. Kalau seorang meminta warga negara bukan Islam kerana nak selamat diri daripada kezaliman negara tertentu, Ya. atau kan niat dia untuk berdakwah di negara tersebut, maka itu tidak salah apa-apa. Betul. Tetapi kalau dia mengambil warga negara untuk tunjukkan kepatuhan daripada sistem negara kafir tadi, maka itu yang boleh merosakkan akidah. Apapun al-umur bimaqasidiha atau innamal a'malu binniyat. Jadi niat dia nak ambil warga negara sebab apa? Kalau dia ambil kerana dia nak kembangkan potensi bakat dia di sana, lebih terbuka bakatnya supaya dia dapat mengambil teknologi ilmu, ataupun dia boleh jadikan sebab dia berdakwah. Sebab kita tahu tanggungjawab dakwah kita menjadikan kita perlu berada di semua negara. Kalau itu bila Rasulullah wafat, yang pertama yang dilakukan oleh para sahabat keluar daripada Madinah. Kita semua ni nak mati kat Madinah. Mereka sahabat Rasul semua keluar daripada Madinah. Khususnya pada zaman Uthman bin Affan. Kerana pada zaman Umar Khattab ada larangan, Umar tak bagi keluar. Sebab Umar bimbang, kalau ada masalah fatwa tertentu, sebahagian sahabat mereka ini dengar hadis daripada Rasulullah. Maka Umar bimbang hadis itu ada pada orang yang pergi keluar dari Madinah. Maka tak dapat hukum ni. Maka Umar Khattab beri larangan. Tak ada orang boleh keluar melainkan dengan keizinan ni. Tetapi pada zaman Uthman bin Affan, sahabat boleh keluar beramai-ramai dan sebahagian besar sahabat mati di luar negara. Bukan mati di Madinah. Hanya 1/3 sahabat mati di Madinah, 2/3 mati di luar. Sama ada mati di Syam, mati di Mesir, mati di negara pelbagai lah. Di Yaman dan sebagainya. Ini menunjukkan bagaimana sahabat tahu kepentingan untuk berada di negara lain untuk berdakwah. Walau negara yang mereka pergi itu negara yang semua berhala dan sebagainya. Tapi kerana peranan dakwah. Jadi bagi saya kalau orang ambil warga negara, tengok pada niat dia. Tapi kalau niat dia tunduk pada sistem negara kafir, niat macam tu, itu boleh rosakkan kita. Tapi kalau tak, bukan sebab tu, kerana sebab ekonomi, sebab masalah diri dia sendiri mungkin tak mendapat hak tertentu di negara dia, atau bidang ilmu dia tak diiktiraf. Negara dia bidang ilmunya diberikan penilaian rendah. Tapi di luar negara, diberi pengiktirafan yang besar. Itu tidak salah. Wallahualam. Barakallahu fiik, syukrallahu lak. Soalan yang terakhir, Ustaz, dia kata bagaimana, adakah berdosa seseorang itu berjumpa dengan tok bomoh ataupun tukang dukun dan sebagainya untuk mengelakkan diri daripada dijodohkan dengan lelaki yang dia tak suka. Tapi akhirnya dia dikahwinkan, dia menjadi jodoh dia juga dengan izin Allah SWT. Apakah dikira itu sebagai satu dosa besar? Baik, bertemu dengan bomoh. Bomoh ni Ustaz, dia ada banyak jenis bomoh. Dalam istilah bomoh kita, saya kaji bomoh lah, sebab saya pun pernah jadi bomoh juga. Tapi bomoh cara kita lah. Bila saya memang di Mesir tu Ustaz, saya memang minat bahagian pembomohan ni. Saya haji, saya belajar. Sampailah saya balik Malaysia, saya dapat ijazah daripada almarhum Harudin, Datuk Harudin. Masya-Allah. Dan saya pun memang masa itu pembantu utama kepada Prof. Amran Kasimi. Semasa ingatlah pengalaman lama. Jadi Prof. Amran Kasimi ni dia banyak kaji bomoh. Maka saya pergi rumah dia di Sungai Merak di Bangi. Dan beliau tunjuk pada saya bentuk-bentuk tangkar, sistem pembomohan. Jadi kita kenal banyak bomoh lah, jenis-jenis bomoh. Ada bomoh ni Ustaz, dia macam campur. Dia Islam sikit, jahiliah sikit. Dicampur. Ada yang memang betul-betul jahiliah. Ada bomoh ni Ustaz, dia Islam tapi nampak macam bomoh. Watakkan tapi dia bagus, dia baca Quran, dia sekian. Tapi cara hidup tu nampak macam ala bomoh lagi. Dia ni pakai selempang kuning, dia ada bomoh kan di pakaian dia. Dia ada seragam dia. Kita dari jauh dah kenal bomoh ni. Rumah dia pun kita tahu. Tengok rumah tahu ni rumah tu bomoh ni.
Jadi bila kita lihat bomoh, kita pertama, bomoh ni kalau dia jenis kaki tenung, ini yang disebut oleh Nabi SAW, man ata arrafan atau Arraf. kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang pada tukang tilik, tukang tenung, tukang ramal, lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi kalau dia jumpa bomoh yang jenis suka teka, okey, kita pergi jumpa bomoh ni Ustaz, dia berkata, ni awak ni, dia macam sibuk cari siapa buat. Dia bukan sibuk nak sihatkan kita. Ni awak ni kena buat dia orang ni. Nak tak tahu siapa buat. Kita pun cenderung tengok orang buat berbanding cenderung nak sembuh. Naklah, ni bukan jauh ni tengok. Ni orang dekat je ni orang dekat. Dia aja kita syok. Ada tak orang lalu-lalu rumah awak yang awak agak-agak nampak ganjil? Ada, mak saudara. Mak saudara awak apa? Maka dia, sebagaimana Allah sebut dalam Quran, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan tu dia nak jadikan kita bermusuhan. Maka bomoh ni, kalau sistem dia merawat dengan cara menanamkan permusuhan, maka ini haram kita. Dia menanamkan permusuhan. Dia akan pertama kalau kita pergi, dia akan teka siapa buat kita. Dia akan teka, dia akan beritahu. Ini permusuhan. Wasangka buruk, fitnah dan tidak tabayun. Ini tak tabayun, ini tibayung je ni. Kita pun percaya. Yang kedua, bomoh ni, kalau saya ambil kes soalan tadi, dia tak dapat jodoh. Dia nak jodoh. Jumpa bomoh. Bomoh pun buat lapi orang tu jodoh. Baik, kita kena tengok bomoh tu dibaca apa. Apa yang dia ajar. Kena tengok. Sebab saya tengok sistem bomoh kita, dia ada macam sedikit kekeliruan. Sebab pengaruh-pengaruh Islam mula masuk dalam bomoh tadi. Jadi bomoh tadi mungkin dia berdoa dan sebagainya. Jadi totally untuk kata dia tak boleh, agak sukar, namun syubahnya menjauhinya jauh lebih baik. Saya tak menghukum semua, sebab saya kenal ada orang-orang yang dianggap bomoh tu bagus, baik. Dan kita pun tanya apa yang dibaca, dan kita tengok cara dia berubat. Dan sebagian cara tadi kita juga ambil kerana ia berdasarkan pengalaman dia. Pengalaman dia dalam menghadapi suatu jenis penyakit. Dan guru kami juga berpesan dalam hal tersebut. Bila benda-benda itu bersifat pengalaman, kita ambil. Tapi kalau benda berkait dengan jampi serapah yang syirik, tolak. Benda yang berkait ajar pemusuhan, maka tolak. Benda yang mengajar kita bergantung lain pada Allah, maka kita tolak. Macam contoh saya katakan bomoh patah, Ustaz. Yang pandai urut. Dia pandai urut, memang skill dia tu bagus. Dan dia pun baca sedikit zikir dan dengan izin Allah. Tulang tadi dipulihkan, dicantumkan. Maka tak mungkin kita nak tolak ilmu yang baik macam tu. Tapi kalau ada jampi serapah yang syirik, maka kita tolak. Sebab itu bila sahabat kata, ya Rasul, kita orang berjampi dulu. Nabi kata, aridu alayya ruqyakum. Tolong bacakan jampi kamu. Nabi tak kata tak boleh. Tolong bacakan jampi. Lalu bila dibaca jampi, apa kata Rasul? La bas. Tak ada masalah, okey. Jadi Rasulullah SAW, dia bagi dia tak tolak fully macam gitu. Segala jampi serapah tak boleh tolak fully. Kalau dia tak ada masalah, tak ada unsur syirik, okey. Namun siapa yang tahu benda ni, ahli dia. Kalau pesakit, saya rasa dia tak baca benda syirik, Ustaz, tak, awak bukan ahli dia. Panggil ahli dia. Walaupun saya kata menjauhinya lebih baik. Bomoh ni menjauh lebih baik. Kita tuan-tuan ada solat hajat, kita ada solat istikharah, kita ada doa, kita ada munajat, kita ada orang-orang soleh. Kita ada cara-cara yang jauh lebih selamat daripada segala syubhat tadi. Jadi jumpa bomoh ni sebaiknya kita jauhi kerana banyak syubhat daripada yang baiknya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, syukurallah, jazakallahu khairan atas jawapan-jawapan itu. Walaupun banyak lagi soalan-soalan yang tidak dapat kita baca pada malam ini. Terima kasih kepada mereka yang bertanya. InsyaAllah akan terus tanya dan kita akan lihat dari segi peluang dan juga keutamaan aulawiyat pada soalan-soalan yang dikemukakan insyaAllah azza wa jalla pada minggu yang akan datang insyaAllah azza wa jalla. Hadirin dan hadirat, kita ada satu saat kita tutup dengan doa, tapi kita ada salah seorang audien kita ini yang memang konsisten dengan usrah kita, dengan Datuk N yang merupakan doktor pakar jantung negara kita ini. Ayah dia sedang dalam keadaan sakit yang kritikal lah di hospital. Stage 4 dikhabarkan. Namanya Haji Ayub Haji Daud.
yang sedang sakit, mohon didoakan kesembuhan, bukan sekadar kepada dia seorang, tetapi kepada mereka yang hadir dalam majlis ini yang sedang diuji dengan kesakitan dan juga dengan musibah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan, dan kita sama-sama mengaminkan doa Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarraqana min ba'di tafarruqan marhuma innaka antal jawwad karim raufur rahim. Allahumma shfi mardana wa jarhana warham mautana. Allahumma shfi mardana wa jarhana warham mautana. Allahumma la shifaa'a illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqaman wa la alama. Allahumma rabban nas muzhibal ba'si ishfi anta syafi, ishfi anta syafi. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.